Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita pada kali ini, kita nak sambung cerita Pewaris Keturunan part 4. Jadi untuk korang yang belum tonton lagi part 1, part 2, part 3, pergi tonton dulu part 1, part 2, part 3 tu. Barulah tengok video yang ini. Kalau tak nanti rugi, tak faham jalan ceritanya nanti. Bukan tak faham tau, tapi macam yelah tak ada macam itulah sikit. So, pergi tonton yang itu dulu. Okey, kita ingat balik part 3 hari tu, Ella ni kena culik dengan Susumara kan. Jadi Susumara tu adalah sejenis iblis ataupun sejenis setan macam itulah. AKA jin berpangkat tinggi sikit. So lepas dah kena culik tu, dia dijadikan makanan untuk anak-anak Susumara tu. 2 hari jugalah dia kena culik kan. Dah tu nenek dia, ayah mak dia dengan orang kampung semua berjaya juga jumpa dia ni. Last kali sebab nenek dengan ayah dia nak marah sangat, dia pergi bunuh kedua-dua anak Susumara tadi. Lepas dah bunuh tu, dia balik rumah dan dia buat semua persediaan. Sebab malam ni dia tahu Susumara akan bawa geng datang serang dia orang semua. So, tak payah nak lengahkan masa, dah sedia? Jom, kita mula. Okey, pada petang tu, nenek dia dengan ayah dia ni dah taburkan sesuatu dekat sekeliling rumah kan. Yelah macam nak pagar rumah tu lah. Dah tu, nenek dia dah buat preparation dah. Pergi sembelih ayam. Lepas tu duduk bertapa, baca-baca sesuatu, mentera ke apa macam tu kan. Dan katanya sebelum malam tu, dalam maghrib macam itulah, bunyi burung, katak, banyak sangat dekat sekeliling rumah dia. Katanya bising betul bunyi tu. Dah tu anjing dekat kawasan kampung dia orang pun dengar juga duk menyalak situ menyalak sini. Ia seolah-olah macam nak menyambut ataupun tahu sesuatu akan datang. Pada masa tu, Ella tadi pergi intai lah ke arah nenek dengan ayah dia ni. Sebab masa tu ayah dia dengan nenek dia ada dekat luar rumah. Dan Ella ni pula ada dalam rumah. Kan dia boleh hintai kan ikut celah-celah dinding tu. Masa tu Ella nampak nenek dengan ayah dia ni tengah duduk bertapa, duduk bersila bertapa macam tu lah. Dan mulut dia orang ni terkumat-kamit baca sesuatu. Tiba-tiba je ada angin yang datang kuat sangat daripada arah depan tau. Angin tu punya kuat sampaikan berterbangan barang-barang yang ada dekat dalam rumah dia orang ni. Tapi nenek dengan ayah dia tak hiraukan tu semua. Dia tetap juga duduk kat luar rumah sana, lepas tu baca-baca sesuatu. Adik-beradik lelaki dia pun semuanya ada dekat dalam bilik sama dengan dia. Mama dia pula ada dekat dapur sana tengah masak-masak. Abang dia cakap, kemarin aku ada nampak setan dekat anak sungai sana. Panjang gigi dia sama panjang dengan lidahnya. Dah tu Ella pun tanyalah kan, sebelah mana kau nampak? Ingat lagi tak? Pokok tangkul yang dimaksudkan ni ada dekat tepi sungai. Lepas tu pokok tu sendiri besar gila. Pada masa tu, diorang semua masih ada dalam bilik tau. Dan diorang macam bercerita lah, borak-borak macam tu kan. Dan abang sulung dia ni dah berumur 16 tahun pada masa tu. Lepas tu abang sulung dia ni macam adalah sikit ilmu. Sebab ayah dia ni duk ajar abang sulung dia tu lah. So boleh kata dia ada ilmu juga. Cuma ilmu dia tu tak berapa kuat lagi. Jadi pada masa tu, Ella ni dalam keadaan lemah lagi. Dia keluar daripada bilik tu, pergi ke arah dapur. Lepas tu dia pergi buka jendela dapur sana sebab dia nak tengok ke arah pokok tangkul tu. Dan pada masa tu adik-beradik dia lelaki yang lain ni follow lah dia daripada arah belakang. Jelah katanya kalau dia buka je jendela dapur tu, dia dah boleh nampak dah pokok tangkul tadi yang besar gedabak dekat belakang rumah dia, dekat dengan area sungai tu. Jadi Ella dia pergi buka jendela tadi sebab katanya dia tak pernah nampak setan yang dimasukkan ataupun dipanggil rogon kat sini kan, rogon yang dimasukkan tu yang abang dia tu nampak lah. Jadi dia pun pergilah buka jendela tu sebab dia nak tengok setan tu tau. Bila dah buka jendela tadi, tiba-tiba je ada angin yang kuat sangat masuk menerpa ke dalam rumah dia tau. Mama dia yang tengah masak tadi pun macam terkejut lah kan. Terus berteriak ke arah dia orang ni. Lepas tu cepat-cepat suruh tutup balik jendela tu. Rupa-rupanya masa dia buka je jendela tadi, sebelum angin menerpa masuk kan, dia dah nampak dah, Ella ni dah nampak dah dekat luar sana ada lembaga lebih kurang dalam 20 orang ataupun 20 lembaga dekat luar sana. Dan katanya lembaga ni semua bentuknya tu sama macam manusia biasa, sama macam orang je lah kan. Tapi mata diorang ni semuanya merah. Dan diorang macam pandang ke arah Ella ni yang tengah buka jendela tadi. Katanya pada masa tu
lembaga-lembaga tadi tak boleh nak lintas area rumah diorang ni. Sebab nenek dengan ayah diorang kan dah tabuh sesuatu tu kan. Jadi lembaga tu tak boleh nak lintas kawasan tu tau. Abang sulung dia tadi pun apalagi menjerit lah. Iblis tu dia cakap. So pada masa tu mama dia tadi terus pergi ke arah diorang ni semua. Lepas tu dia tutup cepat-cepat tutup jendela tu. Dah tu diorang ni semua duduk dekat ruang. Dalam masa yang sama juga abang-abang dia ni macam kena marah lah dengan mama dia. Sebab tak jaga Ella ni betul-betul. Dah lah Ella ni baru je kena culik kan. Dalam keadaan lemah lagi. Dan biar je Ella buat apa yang dia nak buat. Yang tak sepatutnya lah. Ialah buka jendela tu. Biasanya kalau kita buka jendela tu macam kita bagi sesuatu masuk macam tu lah. Dah lah time tu macam agak-agak maghrib dah. Tak lama lepas tu nenek dia bersuara. Pada masa tu nenek dia dengan ayah dia ni masih ada dekat luar rumah sana. Dan nenek dia pun cakap macam ni tau. Tak sampai semua lagi ni, ada lagi ni, macam tu lah. Jadi sekarang ni, situasinya sekarang ni dah ada ramai dah yang berkerumun dekat situ kan. Geng-geng susumara ataupun geng-geng jin lah atau iblis macam tu dipanggil kan. Tapi tak semua datang lagi. Ada lagi yang nak datang ni. Ayah dia pun cakap macam ni tau. Kita sediakan darah ayam banyak-banyak lah sikit. Sebab banyak ni yang nak datang ni. Tak lama lepas tu ayah dia dengan nenek dia tadi pun pergi sembelih lagi 10 ekor ayam. Dan darah ayam tu katanya dia orang masukkan dalam satu periuk bilanga yang besar. Dah tu darah ayam tadi dia orang campur dengan air. Dan dia orang kacau-kacau sebati macam tu lah kan. Dah tu nenek dia ni macam adalah jampi-jampi dia baca sesuatu dekat dalam air tu. Okey, pada malam hari tu, dia orang ni semua tak dapat tidur tau. Yelah seolah-olah berjaga-jaga, tahu akan diserang nanti kan. Dan tahu tak, atap rumah dia orang ni kan dia buat daripada nipah je kan. Lepas tu atap rumah dia orang ni kena baling dengan batu tau. Batunya pula sebesar genggaman orang dewasa macam ni ha. Ya kan kalau kena kepala kan bocor juga tu. Jadi pada masa tu nasib baiklah juga ada satu meja ni yang ayah dia orang buat. Jadi dia orang ni macam menyorok je lah dekat bawah meja tu. Sebab tak nak terkena kepala ke apa kan. Dan bayangkan habis tau berlubang-lubang dia orang punya atap rumah. Dalam masa yang sama juga nenek dengan ayah dia ni ada dekat luar rumah. Tengah bersilat dekat sana. Sambil-sambil tu batu yang besar tadi terus-terusan masuk ke dalam rumah dia orang. Dah tu nenek dia tadi pun masuk ke dalam rumah. Lepas tu dia bawa keluar darah ayam yang sebelanga tadi. Bawa keluar ke sana. Dan dalam masa yang sama juga mulut nenek dia ni duk terkumat kamit. Tak berhenti tau. Ella ni cakap marah betul susumara tu dengan dia orang. Sebab dah bunuh 2 anak dia. Tak lama lepas tu Ella ni dengar ada orang panggil dia tau. Ella, 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 macam tu kan. Tapi suaranya lagi merdu lah daripada suara saya ni ha. Rupa-rupanya susumara yang panggil Ella tau. Dia macam suara yang memukau tu tau. Jadi pada masa tu secara automatik Ella ni keluar rumah. Dan dia nampak susumara yang berpakaian hitam semua tu ada dekat luar rumah tengah panggil-panggil dia. Ya, susumara yang samalah yang culik dia sebelum ni. Jadi pada masa tu sebab dia dah terpukau, dah kena pukau kan. Jadi dia pun berjalan menuju ke arah susumara tu tau. Nasib baiklah pada masa tu ayah dia ni sempat pegang tangan dia. Lepas tu ayah dia sapu sesuatu yang katanya bau dia tu dia tak boleh nak tahan bau dia tu. Kuat sangat, lepas tu tak menyenangkan. Cuma dia tak tahu itu ramuan apa je yang ayah dia dah sapu dekat badan dia. Dah tu ayah dia cakap macam ni, lawan Ella, lawan. So ayah dia ni suruh Ella lawan daripada kena pukau dengan susumara tu. Katanya lawan semangat yang susumara tu bagi. Macam tu lah lebih kurang. Dalam masa yang sama mama dia pun turun juga pergi ke arah Ella ni. Dan nenek dia pun turun juga, turun keluar rumah sana kan. Dah tu rogon peliharaan nenek dia pun ada dekat kiri dan juga kanan nenek dia ni. Jadi pada masa tu sebenarnya bukan susumara yang dah culik Ella ni je yang ada. Tapi banyak lagi susumara yang lain. Rupa-rupanya susumara ni macam jenis iblis. Tapi bukanlah iblis betina je tau. Ataupun iblis perempuan. Sopan sikit. Sebab pada masa tu lepas nenek dia keluar daripada rumah tu, bawa 2 rogon dia tu kan. Dan nenek dia ni pergi jumpa dengan ketua susumara lelaki. Maksudnya betul lah susumara ni ada perempuan dan lelaki. Sebab maksud susumara tu sendiri adalah iblis. Jadi lepas nenek dia dah jumpa dengan ketua tadi, nenek dia pun tanyalah ketua tu kan, kau nak apa datang sini?
Tapi sopan lah sikit tu, macam garang sangat kan. Apa hajat kamu datang ke sini? Macam gitu dia tanya. Dah tu ketua susu mara tadi pun jawab, kamu dah membunuh puak kami. Nenek dia pun macam marah lah kan. Kamu yang cari pasal dulu. Tanya dengan dia. Macam tu kan. Tanya dengan dia ni, tanya dengan yang si perempuan susu mara susu mara perempuan yang menculik tu lah. Siapa yang tak marah kan bila dah cucunya kena culik, lepas tu dijadikan makanan pula dengan anak-anak lembaga tu. Jadi nenek dia pun cakap lah, dia dah culik cucu aku untuk jadikan makanan untuk anak-anak dia. Masa tu ketua susu mara tadi diam. Tak lama lepas tu dia bercakap balik tau. Dia cakap apa? Kami cuma nak Ella. Neneknya pun tanyalah, kau nak buat apa dengan Ella? Lepas tu ketua susu mara tadi cakap apa? Jadi pengganti, sebagai pengganti kepada anak-anak yang dah hilang tadi, yang dah mati tu. Ayah Ella yang ada dekat atas rumah tadi pun bengang lah kan. Lepas tu dia cakap jangan harap, dia takkan bagi. Lepas tu nenek tadi pun terus bertindak. Dia pergi curahkan darah ayam tu semua dekat atas kepala ketua susu mara tu. Dan tiba-tiba kedua rogon peliharaan nenek dia ni pergi serang ketua susu mara tadi. Katanya masa tu ketua susu mara tu tak ada peluang langsung untuk pertahankan diri dia, untuk balas balik. Dan masa itulah ketua susu mara tadi jadi makanan kepada dua rogon ni. Saya macam dah banyak kali tahu dengar jin yang makan jin yang lain. Jadi saya dengar cerita ni pun saya fikir macam boleh percaya lah. Tapi terserah pada anda semua nak percaya ataupun tak benda ni berlaku. Kalau tak percaya pun anggap je lah ni sebut sebagai bukan cobaan, hiburan semata-mata. Okey, tak lama lepas tu nenek dia pun bersuara dengan tegas, dengan keras. Dia cakap macam ni, siapa-siapa yang nak hidup berambus daripada kawasan rumahku. Dan tiba-tiba angin yang kencang pada masa tu berhenti tau. Mula. Lepas tu Ella nampak susu mara yang berhimpun banyak tadi satu-satu menghilang. Dah tu nenek dia cakap, kalau kau nak kalahkan susu mara ni, kau kena kalahkan ketua dia. Bila ketua dia dah kalah, susu mara yang lain pun akan takut. Cuma pada masa tu satu je susu mara yang tak berganjak tau. Duk tercegat je dekat situ. Keras betul hati dia. Rupa-rupanya itulah susu mara yang dah menculik Ella sebelum ni. Yelah kan sebab anak-anak dia kan dah mati. Jadi dendam dia tu tak terbalas lah kan. Sebab tu dia tercegat je dekat situ tak puas hati. So pada masa tu nenek dia tadi terkumak kami baca sesuatu. Dan kedua-dua rogon milik nenek dia ni pergi serang susu mara. Dalam masa yang sama diorang ni boleh dengar lah susu mara tadi berteriak. Yelah sebab kena serang dengan rogon tu kan. Dan last kali dia pun mati juga. Jadi Ella ni cakap patutlah nenek dia ni disegani dekat kampung tu. Sebab nenek dia ni memang kuat betul ilmunya. Dan nenek dia sendiri pun dia boleh buat-buat orang. Dan dia juga boleh mengubati orang. Bila saya baca ayat dia ni, saya teringat pula racun dengan ubat tu adalah benda yang sama. Kalau kita tersalah buat, dia akan jadi racun. Tapi kalau kita pandai buat dia akan jadi ubat. Jadi pada malam tu katanya sedar tak sedar mungkin dah dalam pukul 1 dah. Itu pun dia macam agak-agak je lah. Sebab katanya dia perasan ayam yang dia orang pelihara tu silih ganti berkokok. Jadi dia fikir time tu dalam pukul 1 macam itulah. Tapi saya pun percaya tahu dengan apa yang dia cakap. Sebab yang saya perasan kalau tidur kat kampung je, biasanya kampung mertua lah. Sebab dekat kampung saya tak ada ayam dah. Semua dia kena sembelih. Kampung mertua tu setiap jam tu genap, contohnya dalam pukul 12 dia akan berkokok tau. Ayam tu akan berkokok. Lepas tu dalam pukul 1 ayam tu akan berkokok. Pukul 2 akan berkokok. Cuma saya tak pastilah teori dia itu betul ke tak. Dia akan berkokok setiap jam macam tu. Jadi pada malam tu katanya boleh juga diorang tidur dengan lena. Ella dengan maknya dengan neneknya tidur dalam bilik sana sampai ke siang dia tidur. Lepas tu yang lelaki semua tidur dekat luar. Pagi tu Ella bangun awal. Walaupun dia rasa badan dia masih lagi lemah, letih macam tu kan. Tapi dia bangun awal sebab dia rasa haus. Jadi dia pun pergilah ke arah dapur nak minum air kan. Pada masa tu dia nampak nenek dia ni tengah masak. Dan nenek dia pun tanyalah, Ella, kau okey tak ni? Yelah tanya badan Ella tu lah. Macam rasa sedap sikit ke rasa sakit lagi ke, lemah ke macam mana kan. Jadi Ella pun jawab lah, dia dah okey dah sikit. Tapi dia raga nak minum air. Lepas tu nenek ni pun tuangkanlah air dekat dalam satu cawan tu. Katanya diorang guna cawan cawan jenis buluh tu. Dah tu dia bagi Ella minum. Dan nenek dia pun nasihatkan Ella ni lah supaya pergi berehat, pergi masuk bilik, lepas tu sambung tidur berehat. Sebab dia tahu badan Ella ni macam tak kuat lagi lah. Dia dalam keadaan lemah lagi. Jadi Ella pun dengar lah kan nasihat neneknya. Lepas tu lepas dah minum air semua, dia masuk ke dalam bilik.
Masa dia masuk ke dalam bilik tu, Ella ni nampak lembaga yang selalu ikut mama dia tahu. Lembaga yang rupanya buruk sangat. Lepas tu isi muka dia ni macam jatuh ke lantai yang tu. Ya, pada masa tu lembaga tadi pergi tindih mama dia. Dan lembaga tadi pergi jilat-jilat seluruh badan mama dia tahu. Daripada atas sampai ke bawah. Tak lama lepas tu, tangan lembaga tadi buka mulut mama dia. Dan dia bagi mama dia ni makan isi yang terjatuh daripada muka lembaga tu. Isi-isi yang terjatuh semua dia masukkan ke dalam mulut mama dia tahu. Mama si Ella ni. Boleh bayangkan tak betapa gelinya. Ella ni cakap dia nampak je keadaan macam gitu, dia rasa nak muntah dah. Dah tu dia kesian sangat tengok keadaan mama dia. Jadi pada masa tu dia pun berteriak habis-habisan tau. Dia jerit, "Nenek, mama," macam tu kan. Dah tu lembaga tadi yang dengar je si Ella ni menjerit, lembaga tadi terus palingkan muka ke arah Ella ni tau. Dah ni tak payah cakap, dia jelir-jelir macam gitu. Dah tu lembaga tu merangkak perlahan-lahan pergi ke arah Ella. Katanya cara dia merangkak tu seolah-olah macam labah-labah macam tu tau. Badan Ella ni dah menggigil dah. Yalah sebab ketakutan kan. Dan nenek dia pun datanglah pada Ella ni. Lepas tu nenek cakap macam ni, "Jangan kacau dia. Dia anak tuan kau ni." Lembaga tadi pun terus berhenti. Lepas tu dia pergi balik dekat mamanya Ella ni. Sambung balik buat kerja dia. Ya, masukkan isi muka yang terjatuh tu ke dalam mulut mama dia. Nenek Ella tadi pun gosok-gosok lah belakang Ella ni kan. Lepas tu nenek cakap, dia nak bagi mama kau cantik tu. Tapi dia marah sebab kau kacau kerja dia. Dah tu nenek dia pun ketawa tau. Yelah, dia kan faham. Maksudnya dia tahu itu tu, mungkin dia fikir itu tu untuk kebaikan mama dia. Dan dia fikir benda tu tak buat jahat lah untuk keluarga dia macam tu kan. Jadi sebab itulah dia rasa macam geli hati bila si Ella ni tengok semua tu, penampakan semua tu. Dan Ella ni menjerit ketakutan. Jadi pada masa tu barulah Ella dapat tahu kata sebenarnya lembaga ni nak bagi mama dia ni kekal cantik sampai bila-bila. Tapi dia cakap memang geli gila bila dia nampak lembaga tu bagi makan isi yang jatuh daripada muka, bagi makan dekat mama dia. Jadi dia pesan dekat sini, kalau korang semua yang nak cantik, nak gunakan ilmu hitam tu, fikir-fikirlah. Sebab dia dah nampak sendiri dah, benda tu memang yek-yek sangat. Orang Kelantan yek-yek kalau dia cakap wek macam tu. Dah tu kotor, menggelikan. Satu hal lagi, bukan senang nak jaga lembaga tu, memang sengsara sangat. So kalau nak cantik, ada orang cakap air semayang. Klise. So kalau nak cantik, pakailah make up. Baru betul kan. Suka hatilah nak pakai apa sekalipun. Janji bukan ilmu hitam, bukan susuk, dan bukan yang berkaitan dengan ilmu gaib. To be continued. Okay, saya rasa sampai sini untuk video kali ini. Saya harap korang terhibur. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.